Dan juga diisyaratkan ilmu laduni di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Ini di antara di bawah hujah dia. Dengan ucapan iaitulah wa 'allama Adam al-asma', dan dia mengajarnya Ta'ala kepada Nabi Adam akan segala nama. Siapa yang ajar gitu? Mana ada orang Nabi Adam awal makhluk, nisbah kepada insan di awal. Jadi yang mengajar direct terus. Melainkan ianya dipanggil ilmu laduni, ilmu di sisi Allah Ta'ala terus. Itu diselaputi pada segala roh, lagi berselindung dengan kegelapan wujud dan segala kesibukan tabiat. Ila annahu maghmurun, melainkan bahawa dia maghmur diselaputi dengan roh tadi, mastur. Benar rohani kita ni mastur, ditutup. Tak semacam alam dulu, alam rohani ataupun dipanggil dalam alam zarni itu. Ditutup dengan apa? Bizilamil wujud, iaitu dengan kegelapan wujud. Maknanya dengan kegelapan memandang wujudul khalqi, wujud makhluk. Dia khayal dengan kewujudan para makhluk semua ni, maka menyebabkan rohani dia tertutup. Dan segala kesibukan tabiat itu dipanggil syawagilil tabi'ah, ya, sibuk melayankan akan tabiat hissiyah yang zahir, melayan kendak-kendak zahir badan luar ni, makan, minum apa semua kan. Di alam sana tak ada. Sebab itu mengenal terus, yang mengenal ialah dia. Dan di sana dia tidak ada dalam alam zarni dulu. Dia tidak ada sangkar jasad ni, tak ada. Dia tak ada makan, tak ada minum, baru ke sana. Ketika itu sebab dia bersih. Jadi bila turun ke alam dunia ni, macam-macam kesibukan yang melalaikan dia, menyebabkan maknanya terhijab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi fa iza zala bi taufiqillah, maka bila hilang, zala hilang kedua-duanya. Apa hilang kedua? Ya, itulah zalamil wujud wa syawagil tabi'ah. Itu mana kedua. Apabila hilang maknanya kegelapan kewujudan dan syawagil kesibukan yang dibangsakan tabiat melayan jasad kita. Yang ni banyak dewan tenggelam ni. Sibuk meraihkan, menjaga urusan luaran. Yang dalaman roh dia tak jaga. Tapi apabila dia, orang yang dipilih, dia riyadhah dan mujahadah, benda ni dihilangkan oleh Ta'ala, diangkatkan hijab dia dengan taufik Allah Ta'ala, maka jawab dia apa? Zahara. Ya, pasti ia akan nyata. Terang balik yang didapat oleh ahli mukasyafah. Wa huwal murad bil khabar, dan ialah dimaksudkan dengan dikhabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabar mana hadis Rasulullah SAW ialah man amila bima alimah wa rasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang diketahui, pasti Allah akan mengurniakan kepadanya ilmu tentang perkara yang tidak diketahui. Itu dipanggil ilmu terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam makam hakikat bermakna apa? Dia sebenarnya orang yang qaim bi huquqi rububiyyah. Orang yang menunaikan hak ketuhanan Tuhan tu tadi. Bahkan tak duduk dalam ni kan banyak pelakon, dan pelakon banyak kan, yang munafik banyak tu. Yang zahir dia ya nampak macam dia ya kepada agama Allah, padahal dalam dia lain kan. Itu yang bila diuji melenting-lenting, campak, sepak, masuk longkang macam-macam dia. Ya, kau tengok dia punya bercakap tu, kau main lagi. Lepas tu diuji sikit, habis tu balik. habis tu balik. Dah tak kenal lagi dah. Allah. Sebab dia tak berjejak betul kepada hakikat sebenarnya. Maknanya banyak jadi Islam kulit, Islam zahir. Batin, batin masih pandang kebesaran makhluk, masih terikat dengan makhluk, masih menghadap pada makhluk. Dalil menghadap makhluk terhadap Tuhan apa? Malas zikir tu lah dia. Orang malas zikir tu orang yang menghadap hati dengan makhluk, bukan dengan Tuhan. Dia bohong kan. Kalau kau kasih ke Tuhan, mana boleh kekasih tak ingat kekasih? Boleh. Dia tak balas mesej kena mengamuk. Kalau ai hantar mesej dia tak balas je. Kan? Ai tidur dia. Kan terlelap pagi melayan mesej. Mana apa? Tu tanda ada qalbi dia ada kasih. Dia kalau ke mesej orang tak ada kasih, ni kau mesej rumah dah mana baca. Tu mana tak ada kasih. Ya, maka kasih Tuhan lah, tapi kau malah nak ingat kasih Tuhan kau tak menghadap, bohong. Itu panggil kasih. Tu bila kata baca sembahyang wajah tu wajhi alladzi, dia terbang. Padahal lapas dan sembahyang kau main-main kan. Aku hadapkan zahir dan batin kepada-Mu ya Allah. Dia ingat benda lain. Tuhan menjawab kazab tak pembohong kau jangan. Ya, ni bukan orang bohong, Tuhan takzibkan dia. Tengok dalam Ihya yang Ghazali bahas. Itulah taraf kita. Lepas tu kita rasa kita hebat, anda buat malu dengan Tuhan. Ya, buat malu dengan Tuhan. Cop mohor kenabian sallallahu alaihi wasallam tu ada satu perkara yang tersendiri, satu perkara yang sangat penting dan bermakna. Ia adalah satu mukjizat dan tanda yang tidak dapat dipersoalkan lagi. Dia sabit dengan hadis sahih. Dengan ini saya rasa Tuan Pengarang kata patut benar kita bincangkan dalam bab yang berarsingan. Baik, kemudian kata khatamun nubuwah tu, cop mohor Rasulullah SAW tu ada pada jasadnya sallallahu alaihi wasallam sejak kecil lagi. Itu satu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Fathul Bari, syarah bagi Sahih Bukhari. Dia menyatakan bahawa tatkala Rasulullah SAW menghembuskan napasnya yang terakhir, ya, ketika berpindahnya Rasulullah SAW daripada dunia fana ini, para sahabat seolah-olah tidak bersedia menerima kewafatannya. Bukan menolak apa kadar, tidak. Ini lambang apa? Kecintaan kuat para sahabat dengan baginda SAW. Itu maknanya. Ya, rasa apa? Atau dia nak cakap lah kan, orang bercinta kuat dengan Nabi, masya-Allah. Seorang sahabat tu seminggu je tak jumpa Rasulullah, pucat muka kan. Dia kata, kenapa awak sakit? Tak, aku rindu Rasulullah SAW. Seminggu dah tak jumpa. Dahsyat kan ni. Tiba-tiba Rasulullah meninggalkan kita. Macam mana tak boleh nak bayar ni. Berawal tersentakan tu berlaku. Jadi para sahabat seolah-olah tidak bersedia menerima kewafatannya. Maka ketika inilah Asma radhiyallahu anha telah mengutarakan kekuatan hujah. Apa dia kata? Cop mohor Rasulullah SAW yang sudah tidak ada lagi yang memberi maksud dan bukti bahawa sebenarnya bagi dia telah berpindah, telah wafat. Bila wafat dia mohor tu hilang kan. Ya, tu Asma tu hilang. Nampak? Ya, itu jelas.
Habis satu hujat. Kemudian Ibnu Hibban telah menyatakan bahawa perkataan Muhammadur Rasulullah tertulis pada cop mohor kenabian Rasulullah SAW, sedangkan hadis yang lain menyebut bahawa perkataan ya antal mansur, ya anta mansur, mana engkau sentiasa diberikan bantuan, mana tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur, berhadaplah ke mana kamu nak berhadap wahai Muhammad SAW, engkau sentiasa dalam bantuan Tuhan. Itu maksudnya. Lepas tu buka silah tengok jalan kan. Ya rancangan jahat mereka nak bunuh Rasulullah, banyak sama Tuhan batalkan. Ya satu Tuhan batalkan. Telah terukir padanya. Jadi ukuran ini bermaksud apa? Pergilah ke mana sahaja. Ya. Itu makna di antara apa? Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi cop dipanggil khatamun nubuwah ini bila mana Rasulullah wafat dia pun hilang. Atau tanda yang diberikan oleh Asma binti Abu Bakar iaitu bahawasanya apa? Ya. Mohor tadi pun telah putus tanda Rasulullah berpindah meninggalkan mana dunia ni lah. Allah. Kemudian tertulis mohor kenabian, sedangkan hadis-hadis yang lain menyebutkan bahawa perkataan antan mansur, ya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur, berhadaplah di mana kamu nak berhadap ya Muhammad SAW, engkau sentiasa dibantu. Ya. Kita tengok macam mana Suraqah bin Malik ni, yang cekap perkembangan jalan padang pasir. Dia tahulah kan, selok belok dia. Bila mereka dapat tawaran daripada Abu Lahab, Abu Jahal, buat ni, dia dapat tangkap, dapat bawa Rasulullah SAW hidup, atau sebaliknya dia akan beri 100 ekor unta. 100 ekor unta, kaya besar dah dia kan. Maka Suraqah bin Malik dia tahu benda ni, dia pun cari. Akhirnya pun bertemu. Rasulullah SAW sedang berjalan tadi, dia follow belakang kan. Bila dia follow belakang, dekat saja dia pun angkat dia punya senjata, dia pun nak acu ke Nabi, nak sentak lembing dia. Atas sentak kaki kuda dia melambung. Akhirnya dia jatuh. Bila dia jatuh saja Rasulullah dekat, dia tahu ini bukan terpolos lubang, dia tahu ini bukan lubang tikus atau apa kan. Memang luar biasa. Lalu terus dia mengucap kalimah syahadah. Dan Rasulullah SAW menawarkan kepada dia akan dapat gelang Maharaja Kisra. Dan dia dapat bila tu? Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dilantik menjadi satu jendela peperangan, akhirnya dapat tawaran dia serahkan benda itu, janjian Rasulullah dapat. Itu mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ketiga, mereka nak melakukan pembunuhan kepada baginda sallallahu dengan nak menjatuhkan batu besar di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Rasulullah SAW mesyuarat, sedangkan tempat duduk Nabi atas letak batu besar. Ya. Bila Rasulullah nak keluar dia, Jibril datang. Ya Muhammad, ya Rasulullah jangan keluar. Mereka dah merancang untuk membunuh. Itu apa dipanggil? Nasrun minallah, pertolongan dari Allah Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Tuhan akan jaga dia. Siapa lebih tinggi takwa daripada baginda sallallahu alaihi wasallam? Ya. Sentiasa dijaga. Itu panggil mansur. Tawajjah haitsu syi'ta, berhadaplah ke mana ya Muhammad. Fa innaka mansur, kau sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Last kali kita dibawa dia panjat Kaabah kan. Atas Kaabah dia duduk atas kat mizab kan, saluran emas kalau kita pergi Mekah ke atas tu, letak batu. Kebetulan Rasul ketika sujud kat situ dia tolak batu kan. Batu tertepat jatuh, melayang betul-betul atas kepala Rasulullah SAW. Tiba sekerat dinding Kaabah dia, dinding Kaabah keluar tahan. Itu dia atas menggigil dia tahan. Kat atas juga dia mengucap. Ya, tak jejak lagi. Dinding keluar, dinding Kaabah tu hadang. Ya, masya-Allah. Dan banyak lagi lah. Nak ikut maknanya apa? Mukjizat yang berbentuk apa? Nasrum minallah. Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan dalam hadis tadi disebut dalam khatamun nubuwah ada cop ni. Mana berhadaplah ke mana, dia akan sentiasa dibantu. Jadi bagi membuktikan dipanggil kewujudan mohor ni, Nabi SAW ke Imam Tirmizi telah mengajukan 8 buah hadis, ya, 8 buah hadis tentang cop ni. Di antara Sa'id Ibn Yazid dia meriwayatkan, dia kata zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waja'un famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ih wa kumtu khalfa zahrih panazartu ilal khatam baina katifaihi wa izan huwa mislu rizil hijlah. Ibu saudaraku sebelah, mana ibu saudaraku, mana sebelah ibu, membawaku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada ya, itu Sa'ib Ibn Yazid. Kemudian anak saudara ia sakit. Maka Rasulullah SAW pun menyapu tangannya yang mulia ke atas kepalanya. Ya, kepala saya. Dia mengaku sendiri dengan dia sendiri yang kena. Dengan penuh kasih sayang sambil memohon keberkatan untuk saya. Kemudian baginda pun berwuduk dan baki air darinya, ya, lantas saya minum. Masya-Allah. Ya, dia ambil keberkatan Rasulullah SAW kan. Ya, bekas wuduk dia orang minum, ambil berkat kan. Seorang sahabat Nabi, darah Nabi minum kan. Nabi berbekam, tiba-tiba Rasulullah sahabat tadi pergi, dia kata buang darah ni kan. Dia sahabat tu bawa darah tu, dia tengok orang tak ada, dia minum dan tak tergamak dia nak tumpahkan darah Rasulullah ke bumi. Dia minum. Bila minum dia tak perasan. Ya, Sayyidina Salman parisi perhati dia kan. Jadi Sayyidina Salman duduk bersama dengan Nabi, Rasulullah SAW bertanya, di mana kamu buang darahku? Sahabat dia tanya ke tempat yang tidak dapat diambil oleh siapa ya Rasulullah. Masya-Allah. Ya, kat mana Rasulullah kata? Dia kata tempat orang tak boleh ambil. Dia telan mana nak ambil kan? Maka Salman kata dia minum darah baginda. Kata Sayyidina Salman dia minum ya Rasulullah akan darahmu. Kata. Rasulullah kata haram jasad dia disentuh api neraka. Ya, haram jasadmu disentuh api neraka. Masya-Allah. Ya, sebab itulah ikhtilat juzuk Nabi SAW. Ya, akan kata ekstrim pula. Yang ni hadis sahih tuan-tuan ni. Tu. Ini bekas air wuduk dia ambil. Kemudian saya berdiri di belakang. Lepas tu dia pun berdiri di belakang dan dia lihat cop dia nampak tu. Mohor tu dia nampak. Ya. Mohor kenabian seumpama segetul buhur cadar macam benda kecil lah. Dibentangkan di atas katil. Ya, macam benda kecil letak atas katil maknanya. Ada setengah riwayat lebih kurang macam besar telur merpati. Dia banyak riwayat. Itu menandakan apa? Mana hadis jelas bahawa benda tu maknanya sabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.